bacaan doa dan saya minta ke semua murid untuk mendadah tangan, membaca doa bersama-sama mengikut kepercayaan. Oh, semua Muslim ni, tak ada Anissa join Okey, ikut kepercayaan agama sebab kita orang Islam, kita tadah tangan dan kita mohon doa semoga kelas kita ni dipermudahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Kau lancarkanlah tutur kata bahasaku agar apa yang aku sampaikan kepada anak didikku mudah untuk diterima oleh semua dan menjadi ilmu yang bermanfaat buat mereka. Ya Allah, sinarlah hati dan fikiran anak didikku dengan cahaya ilmu yang bermanfaat, kefahaman dan ingatan yang baik, serta jadikanlah mereka anak-anak yang akan berbakti kepada kedua ibu bapa. Ya Allah, berikanlah mereka kekuatan dan semangat untuk belajar di sepanjang PDPR ini. Ya Allah, ya Tuhanku, aku bersyukur kehadrat-Mu. Tanpa kerjasama yang baik daripada kedua ibu bapa anak muridku, aku tidak dapat dan tidak mampu melaksanakan tugas dengan baik. Murahkanlah rezeki mereka, berikanlah kesihatan yang baik dan permudahkanlah segala urusan mereka. Ya Allah yang Maha Pengasih, Allahumma ja'alni min ahli ilmi wa ahli khairi wa ahli ibadati. Jadikanlah anak-anak di ma'arif ini ahli ilmu, ahli kebaikan dan ahli ibadah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah rabbil alamin. Okay, baru saya buka kamera. Baik, dekat sini saya akan cerita sikit lah. Tengok Hairul Hakimi ni dia masalah untuk masuk. Okey, tak apa, saya teruskan lah. Okey, di sini saya dah share dah minggu lepas tentang pelaksanaan projek. Pelaksanaan projek ni kita buat mengikut tarikh yang telah ditetapkan. Okey, sebelum mula ni saya nak tanya, boleh nampak tak skrin yang saya share? Saya takut saya share ni kamu tak nampak apa-apa. Boleh tak bagi respon, nampak ke tidak? Okey, terima kasih. Boleh, alright. Terima kasih. Boleh nampak, saya teruskanlah. Jadi saya minta setiap apa yang kamu buat tu boleh kita ikut cadangan tarikh dan aktiviti. Okey? Supaya tak ada nanti ada orang terlebih buat, ada orang mungkin dia dah siap produk tapi benda-benda yang lain yang cikgu minta dia tak buat. Itu cikgu tak nak lah. Kalau boleh kita ikut tarikh yang telah saya tetapkan di sini. Okey, 23 hari bulan 6 2021 pada minggu lepas kita dah bersama dengan Abang Nick, kita dah dapatkan idea sedikit macam mana nak memulakan projek jahitan. Jadi Abang Nick dah share tips untuk menjahit, macam mana kamu nak buat lakaran, dan Abang Nick juga share jenis jahitan. Saya nak tanyalah apakah jenis jahitan yang Abang Nick gunakan untuk dia punya kitchen. Siapa boleh bagi jawapan? Siapa yang boleh bagi jawapan? Angkat tangan. Jahitan insang pari, jelujur dan insang pari. Okay. Insang pari. Ya, insang pari. Terima kasih. Okey, baik. Semua betul. Jahitan insang pari. Jangan lupa ada satu lagi, Razan bagi jawapan yang lengkap lah. Ada dua jenis jahitan sebenarnya, jelujur. Jelujur. Dia nak jahit mata tu, dia pakai jelujur. Okey. Baik, yang seterusnya, terima kasih atas respon yang telah diberikan. Okey, kita tengok 30 hari bulan. Sekejap saya ambil pen saya. 30 hari bulan 6, iaitu hari ini, hari Rabu. Apa yang perlu kamu buat adalah membentang. Membentang dan menganalisis lakaran dan membuat penambahbaikan. Membentang tu tak payah. Ni, yang ni penambahbaikan ni. Kejap lagi saya tunjuk dekat kamu macam-macam rupa saya dapat. Okey, nanti saya tunjuk. Itu guru dan murid lah. Saya akan bagi komen macam mana untuk kamu tambah baik. Dan yang seterusnya menyediakan bahan dan alatan. Bahan dah ada dah. Kain tu saya harap dapat sampailah sebelum 7 hari bulan 7. Tolong dengar betul-betul lah. So hari ini penambahbaikan lakaran, menyediakan bahan. Serta kalau kamu ada beli, sebab saya tahu ada orang beli, mengira dan membuat kos. Tengok kertas projek yang saya bagi.
Bila kamu buat semua ni, semua yang kamu buat pada 30 hari bulan 6 2021, kamu dah mencapai TP 4, tahap penguasaan 4. Saya akan update. Okey, saya memang sentiasa update. Siapa yang tak hantar, satulah. Siapa yang hantar dan dah buat penambahbaikan, saya akan bagi TP 4 lah. Itu je lah. Okey, tugasan saya minta kerjasama yang baiklah daripada ibu bapa untuk pantau dan bimbing, ambil gambar dan bantulah. Mungkin kena beli barang ke untuk buat hiasan ke, saya tak tahu, itu idea anak-anak, tapi tolong kalau mak ayah okey baru beli. Okey, itu bukan paksaan. Dan tarikh akhir nanti kamu kena hantar sebelum 6 hari bulan 7. 6 hari bulan 7 iaitu pada hari Selasa. Jelas setakat ini? Ini soalan ni kena jawab. Ada tak bunyi cengkerik? Mana bunyi cengkerik ni? Jelas ke tak jelas ni? Sekejap saya nak cari bunyi cengkerik. Krik-krik. Jelas atau tidak? Jelas. Nah, seorang je jelas. Faiz je. Kalau tak saya nak pergi, kalau tak saya ulang balik, kalau tak jelas ni. Okey, jelas okey, baik. Saya tunggu ni, jelas. Hari ini penambahbaikan lakaran yang telah kamu buat. Jangan buang. Jangan buang, jangan hilangkan. Cantik ke, tak cantik ke, yang tak cantik pun simpan. Yang cantik simpanlah. Yang tak cantik pun simpan. Jangan buang. Kalau boleh lekatkan dekat kertas, buat macam folio. Tahu tak folio? Ni soalan kena jawab. Tahu tak folio? Kita tunggu respon. Tahu buat macam folio. Okey, selesai yang itu. Baik, kita pergi ke perkara yang kedua. Perkara yang kedua iaitu penilaian lakaran. Apa yang perlu ada elemen. Kamu dah belajar dah masa tahun 4, iaitu rupa, saiz dan nilai. Saya tak ada bagi huraian banyak-banyak. Saya tak nak pening kepala ni. Pastikan lakaran kamu tu ada benda asas ni dululah, reka bentuk pilihan, ada nilai ke, boleh pasaran, boleh tak saya nak gunakan saya punya kitchen tu untuk dijual, saya sesuai ke tidak, dan nilai, ada tak rekaan, ada tak corak-corak yang kamu buat pada lakaran. Nanti saya akan tunjuk contoh. Benda semua ni ada dalam projek yang saya dah bagi pada minggu lepas. Yang ini jelas. Perkara kedua, bila saya nak bagi penilaian lakaran, ini yang saya tengok. Rupa, saiz, nilai. Ini je jelas. Okey, baik. Saya teruskan. Jelas. Alhamdulillah, terima kasih. Inilah contoh-contoh yang telah dihantar oleh anak-anak murid kelas 5 Arif. Ada ikan, ada beruang, ada sotong, macam-macam rupa ada. Okey. So ini contoh lakaran yang kamu buat. Saya tak kisah, hantar dan saya terima. Cuma boleh ditambah baik. Contoh ni, tuan dia je tahu siapa punya. Okey. Tuan dia je tahu siapa yang punya. Kesemua ini boleh ditambah baik. Cikgu tak kata tak cantik ke apa ke, boleh ditambah baik. Okey. Simpan, jangan buang. Boleh. Okey, next. So ini contoh yang ada di dalam buku teks, tapi saya tak adalah nak suruh buat sebiji macam ni sebab kita nak buat kitchen. Kalau dalam buku teks dia buat alat yang pasang dekat tali pinggang. Cikgu admit dah Hairul Hakimi ni, tak masuk-masuk juga. Okey. Yang ini dia buat projek lain. Tapi secara gambarannya, ideanya inilah rupa lakaran yang saya nak tengok.
Okey, ini dia rupa lakaran dia. Okey, contoh dia ada dalam buku teks. Contoh, bukan saya suruh tiru. Dengar betul-betul. Okey, idea. Ni saya nak cerita sikit lah tentang idea lakaran. Contohlah minggu lepas. Saya nak tekankan elemen perkara yang ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Perkara yang kelima. Jadilah murid yang kreatif. Kalau tunjuk monster, semua nak buat monster. Abang Nick bagi idea. Dia buat monster. Takkanlah monster. Okey, kamu semua hantar dekat saya monster. Dan saya tak berapa setuju sedikit kalau kerja buat tu sekadar nak siap dan hantar. Itu saya tak nak lah. Tolong buat. Tujuan kamu belajar RBT ni nak melahirkan murid yang ada nilai keusahawanan. Entrepreneurship, bahasa orang putihnya. Keusahawanan ni bukan berniaga, usaha. Orang yang berusaha, orang yang boleh mencari idea. Orang yang kreatif, orang yang ada nilai, orang kata bila kamu pergi kerja nanti orang nak ambil kamu kerja. Orang yang ada ciri kepimpinan. Okey? Dah. Untuk part ini saya nak ceritakan tentang idea lakaran. Okey, ada orang bagi tahu saya, cikgu lukisan saya tak cantik. Cikgu Safwan, saya tak tahu nak buat apa. Okey, macam mana kamu nak cari idea, kamu boleh tengok objek-objek yang ada di sekeliling kamu. Okey, kamu boleh tengok objek yang ada di sekeliling kamu ataupun idea tu boleh kamu dapat dari benda yang kamu suka. Contoh, saya suka sangat, kejap saya ambil. Saya suka sangat buah apple. Ini kitchen saya buat. Saya suka betul dengan buah apple. Ada tak yang dah pernah tengok? Ni kitchen saya buat sendiri ya. Saya suka buat buah apple, saya buatlah buah apple. Itu contoh untuk dapatkan idea. Next, handphone dah ada. Internet dah ada. Carilah dekat sana. Okey, apa yang kamu boleh cari? Contohnya haiwan. Apa lagi selain daripada haiwan? Kalau tak tanya ni, sampai habis kelas saya akan cakap seorang-seorang. Apa lagi benda yang kamu boleh buat sebagai kitchen? Haiwan dah. Cuba respon sikit supaya taklah saya cakap barang. Objek lah, objek, barang. Lagi. Bagi respon banyak sikit. Baru Razan seorang je, yang lain takkan tak ada idea kat internet. Benda apa yang kamu boleh cari? Haiwan, objek, sayur. Boleh sayur, makanan. Makanan tu apa? Itu idea dia. Makanan, burger boleh, sayur sawi boleh, sayur carrot boleh, tak ada masalah. Boleh buat. Okey. Dan bila kamu cari, idea itu tak susah untuk kamu menjahit. Contohlah nak buat sayur. Ada orang dia nak buat sayur paku pakis. Paku pakis macam ni, pucuk paku bentuk macam ni. Saya sukalah cikgu pucuk paku, memang suka sangatlah. Tapi kamu kena tengoklah. Asalnya senang tak kamu nak jahit? Jawab. Senang ke tidak kamu nak jahit? Kamu suka benda tu, tapi kamu kena tapis balik. Kalau macam ni, senang ke susah nak jahit? Cuba jawab tengok. Kena pilih, susah. Kena tapis. Idea ni banyak. Pilih, tapis satu yang mana satu. Dan jadilah murid yang kreatif. Kenapa saya minta jadi murid yang kreatif? Sebab nak mencapai tahap penguasaan 6, mesti hasilkan satu produk yang sangat kreatif. Kalau satu kelas buat monster, kreatif ke tu? Sebab tu saya bagi peluang dekat kamu untuk orang kata at least PDPR ni dapatlah buat benda yang hilangkan stres. Saya tak ada bagi latihan untuk RBT. Saya minta kamu buat je. Penilaian saya adalah projek kamu. Saya tak ada bagi latihan, saya tak ada bagi soalan.
Sangat susah Taufik. Hairul Hakimi susah. Samalah susah Hairul Hakimi. Cikgu bila nak admit kamu tu susah sangat. Mungkin lain kamu tak okey. Jelas tentang idea? Kita tengok satu-satu dulu. Saya nak check dulu. Idea jelas ke tidak? Cuba komen ataupun boleh unmute. Tak ada masalah. Tak marah pun. Anak 5 Arif ni semua sayang. Macam sendiri. Jelas. Okey, kalau jelas tentang idea lakaran, saya nak pergi ke part yang seterusnya. Ciri-ciri lakaran yang boleh dijadikan contoh. Okey. Tadi saya beritahu dekat kamu 3 benda ni saya nilai. Tapi macam mana kan cikgu, macam mana nak buat? Okey, ni saya tunjuklah apa yang perlu ada dalam lakaran. Nanti saya tunjuk ada seorang murid ni punyalah cantik lakaran dia buat. Nanti saya tunjuk. Okey, ciri lakaran yang boleh dijadikan contoh ada maklumat. Bukan ada gambar book gambar aja. Saya tak tahu apa benda kamu nak buat ni. Siapa punya pun saya tak tahu. Apa pun saya tak tahu. Apa benda kamu nak buat pun saya tak tahu. Okey, maklumat tu kena ada nama, projek, baru cantik. Macam hari itulah kamu buat projek pertanian. Ada projek pertanian bandar. Nama sendiri. Bolehlah letak tarikh, boleh letak hari. Buat kerja yang orang kata secara tertib kalau dalam DSKP beradab misali, boleh dicontohi. Kemudian lakaran itu ada label. Ada jenis jahitan yang akan digunakan. Ada ukurannya. Ada senarai bahan-bahannya. Dan boleh juga kamu masukkan sumber idea. Daripada mana kamu dapat idea lakaran. Itu ciri contoh saya bagi. Okey, ini ada contoh seorang murid. Dia bagus betul dia buat lakaran ni. Okey. Cuba komen, cantik ke tidak lakaran saya? Cuba komen tengok. Komen ke, cakap ke. Saya pun nak juga syok sendiri dalam kelas. Cantik. Saya suka burung hantu. Kejap lagi semua buat burung hantu. Tak boleh lah buat burung hantu. Saya dah cop dah burung hantu. Nampak tak? Idea ni saya dapat dekat mana? Saya cari di internet. Okey. Nampak tak ciri-ciri lakaran? Adalah nama projek nak buat apa, tarikh. Boleh masukkan dekat sini nanti hari apa kamu buat, lakaran ke berapa. Itu dia penambahbaikan. Okey? Boleh faham tak? Daripada yang macam ini, okey? Saya tak kata salah benda ni. Saya tak suruh buang pun. Saya tak kata apa-apa pun. Daripada yang ini ditambah baik. Maksudnya akan ada dua lakaran nanti. Contohnya ni sotong ni. Nanti buat yang baru. Buat yang baru pula. Jangan buat dekat sini. Jangan padam yang ni. Buat yang baru supaya kamu nampak perbezaan lakaran 1, lakaran 2. Boleh? Okey? Samalah yang beruang ni. Beruang mata 1 ni pun sama juga. Okey? Nanti buat lagi 1. Yang seperti ini. Nampak tak ada ukuran dia. Ada bahannya. Ada apa material ataupun saya nak gunakan. Macam ni saya nak pakai kain fat lah dekat bulu kening apa ni. Burung hantu. Nanti jahitan ni saya nak pakai insang pari. Saya nak pakai jarak dia dalam 2mm. Ingat balik apa yang abang Nick ajar hari tu. Okey. Dan ini idea. Saya tak pandai pun lukis. Apa ni Razan? Cikgu tak pandai pun melukis. Lukisan saya buruk. Saya tak reti pun melukis. Tapi idea tu saya dapat daripada gambar-gambar di internet. Okey, jelas setakat itu. Jelas? Cuba komen sikit, komen ke, cakap ke, rindu sebenarnya dekat anak murid ni. Jelas. Kamu je tak sudi nak cakap dengan saya. Mengajuk lah. Baik, pindah pergi sekolah lain. Jelas. Okey, julas. Sampai jelas pun jadi julas. Okey,
saya nak tunjuk satu video saya buat. Ni saya buat ni, saya nak mengalami rasa sebagai seorang murid. Siapa pernah tengok video ni? Pernah tengok tak video ni? Pernah tengok ke tak? Saya nak menyelami apa perasaan bila buat projek. Tak. Oh pernah, ada yang pernah tengok. Saya ada share. Tak pernah ke tengok je lah. Okey, ni contoh saya buat projek RBT. Boleh tengok. Saya buat kitchen. Yang itu yang dah siap dah. Saya buat. Okey. Ni saya tak pandai lukis, nanti saya tunjuk software dia macam mana. Saya dah tunjuk dah dalam grup, tapi saya nak tunjuk lagi. Saya minat buah apple. Gambaran idea dia kat situ. Nampak tak? Dah jadi buah apple. Okey, saya lukis. Saya potong. Lepas tu tiba-tiba tengah buat tu idea dia datang macam lain pula. Saya nak buat. Cuma tak ada biji mata sebab saya nak pergi dekat Mr. DIY, bahagian atas tutup. Tak boleh nak beli biji mata tu. Kapas dah ada dah. Nanti kalau siapa tak ada saya akan bagi. Bahan semua saya bagi. Cuma saya minta kamu be kreatif lah. Jadi murid yang kreatif. Buatlah benda yang saya tak pernah tengok dan kawan-kawan lain pun tak pernah tengok. Okey? So, setakat itu ada apa-apa soalan? Siapa nak tanya? Tak ada soalan, okey. Semua orang saya nak respon. Tak ada. Tak ada, Faiz tak ada. Lagi? Saya tahu orang tu ada ke tak ada. Rector Gaming ni siapa dia? Saya tak kenal lah nama dia. Nak panggil apa ni? Rector Gaming. Yang Waffen Teraga tu saya tahu dah. Saya dah. Perkenalkan diri boleh tak nama? Saya nak tahu nickname, saya tahu Razan. Rector Gaming ni. Nanti mungkin ada pelawat nak tengok kelas saya. Takkan saya nak panggil Rector Gaming. Siapa dia Rector Gaming ni? Aisyah Nur Razik. Rindu saya dengan Aisyah Nur Razik ni. Apa khabar? Saya harap sihat semuanya. Okey, next saya nak tunjuk satu apps. Apps ni free je. Boleh pakai dekat telefon. Okey, boleh je lukis pakai jari. Ni contoh apps yang saya pakai tadilah. Nama dia type je AutoDraw. AutoDraw.com. AutoDraw. Boleh lukis apa sahaja yang kamu nak. Ni tahu tak ni apps ni? Tahu ke tidak ni? Tak tahu. Tak, baru tahu. Baru tahu. Okey, cuba bagi saya satu haiwan yang kamu nak saya lukis. Si pernah tahu. Cuba kita orang madah dengan kami arnab, okey? Okey, saya lukis arnab. Saya buat arnab. Alright. Macam mana rupa arnab? Saya tak tahulah. Saya lukis je arnab. Ni kepala arnab, ni telinga arnab. Arnab kan telinga dia panjang. Okey. Sekejap saya refresh balik. Patutnya ada kat atas ni. Sekali hari ni nak tunjuk, tak ada pula. Astaghfirullahalazim. Inilah dugaan. Sekejap Ke dia tak tahu. Tadi dia keluar tadi. Sekejap saya cuba dulu. Ni dia. Okey, kamu nampak tak? Dekat atas ni dia akan keluar. Dia akan teka apa kamu lukis. Tadi mungkin dia tak dapat teka kot. Saya nak lukis arnab. Ni dia keluar. Nampak tak kat atas tu? Dia keluar bulat. Sekarang ni saya nak lukis telinga arnab. Lukisan saya ni confirm memang tak cantik pun. Okey. Arnab ni dia ada apa? Ada gigi, betul tak? Selalu orang buat gigi arnab ni macam ni. Nampak tak gigi arnab?
Kemudian arnab tu ada hidung. Kemudian dia ada biji mata. Macam rupa arnab ke? Arnab ke macam rupa hantu? Lukislah arnab tu punya misai. Cantik tak arnab saya? Pak, tekan je kat atas tu. Dah jadi cantik. Nah, itulah nama dia auto draw. Siapa yang tak reti lukis, boleh lukis. Dekat telefon pun boleh. Okey, arnab hantu. Sekarang ni bukan arnab hantu dah. Arnab yang dah cantik dah. Okey, apa lagi saya nak lukis? Ayam. Okey, saya lukis ayam. Boleh lukis ayam? Okey, kita lukis ayam. Macam mana rupa ayam? Saya nak lukis ayam jantan lah. Ayam. Ayam dia macam ni. Ni paruh dia. Ni kepala dia. Ni kaki dia. Cantik tak ayam saya? Okey, kemudian ekor ayam. Dan dia punya sayap ayam dia. Lepas tu biji mata ayam dia tu. Okey. Nampak tak? So dekat atas ni ada dah pilihan dia. Pilih je lah yang mana rupa macam yang kamu nak. Ada keluar naga, ada keluar ayam. Saya nak lukis ayam. Klik lah ayam, jadilah ayam. Siap. Nampak tak? Okey. Boleh. Ini auto draw lah. Senang je. Macam-macam kamu boleh buat. Beruang kutub. Beruang kutub pun boleh. Tak ada masalah. Seronok tak pakai benda ni? Cikgu tanya, cikgu lah jawab. Okey, beruang kutub. Cikgu, seronok tak? Seronok. Cikgu jawab. Okey, ni rupa beruang kutub saya. Tengok macam-macam dia keluar. Ni kaki beruang kutub. Ni telinga beruang kutub. Hidung beruang kutub. Keluar dah beruang. Keluar teddy bear. Tak nak keluar teddy bear, tekan beruang kutub. Okey. Tapi paling penting bila kamu nak memilih projek apa yang kamu buat, kamu ingat mesti pilih yang simetri. Yang kiri kanan dia sama. Okey, itu je tips dia. Contoh Okey, contoh. Ya. Symmetrical animal drawing. Contoh saya nak bagi dekat kamu. Contohlah kalau kamu nak buat haiwan. Ni saya bagi contoh. Nanti penuh lah dekat lakaran ni hantar haiwan. Buatlah sesuatu yang menarik. Okey. Yang kreatif. Okey, kamu boleh type. Boleh nampak tak saya punya screen? Pilih yang symmetrical ataupun yang kiri kanan dia sama. Ingat tak lukisan Abang Nik tu kita kena lukis sebelah aja. Lepas tu kita lipat. Okey. Nampak tak contoh-contoh? Kalau yang lelaki ni tak suka buat yang biasa-biasa, nak buat yang macam macam ni ke, boleh. Janji pilih yang kamu boleh lipat. Maksud boleh lipat ni kejap saya tunjuk. Boleh faham yang hari tu Abang Nik bagi tahu. Ingat tak dia lipat kertas. Kejap saya tunjuk dekat kamu. Kamu pilihlah haiwan yang symmetrical. Simetri. Kamu dah belajar dah garis simetri tahun 3. Okey, contoh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh ingat tak hari tu Abang Nik bagi tahu. Ni kertas. Sekejap saya zoom sikit. Lama berat lah kamera ni. Boleh nampak lah kot. Okey. So ingat tak? Ni soalan ni kena jawab lah. Ingat ke tidak ni? Abang Nik bagi tahu lipat. Okey. Kertas dia pakai tu 14 cm kali 16 cm. Tengok balik. Saya tak nak cerita dah. Pilih haiwan yang bentuk dia symmetrical. Contoh macam tadi saya lukis burung hantu. Saya ambil yang saya lukis lah. Saya pun buat juga. Okey, nampak tak? Dia symmetrical. Dia kiri kanan dia sama. Nampak tak? Saya tak nampak ni, kejap. Duk nampak tak? Nampak tak?
Saya stop dulu sharing. Boleh nampak saya tak yang besar? Nampak tak saya punya lukisan ni? Nampak tak dia simetri? Nampak, nampak. Boleh nampak. Maksud dia kiri kanan sama. Yang ni belah kanan, ni belah kiri dia. Okey? Nampak tak kiri kanan dia sama. Tu saya bagi idea lah untuk kamu buat, tak payah lukis lah. Boleh faham ini dia contoh lakaran yang saya nak tengok. Boleh? Boleh tak anak-anakku? Boleh tak buat macam ni lakaran? Minggu depan kita jahit sama-sama. Doa cikgu sihat je. Minta cikgu sihat je. Boleh tak kita buat sama-sama? Boleh. Ini dia lakaran. Lakaran ni simpan. Jangan dibuang. Yang dulu yang rupa dia tak macam rupa beruang pun simpan. Okey, cikgu nak tengok. Cikgu lah paling bangga sekali bila tengok hasil kerja anak murid. Saya sangat berbangga dengan hasil kerja anak murid saya. Jadi kamu pun berbanggalah. Saya seronok melihat hasil kerja. Itu kepuasan saya. Simpan. Yang kamu lukis apa macam biskut beruang tu tampal dalam kertas. Kalau yang dah potong tu tampal, simpan. Itulah lakaran saya yang pertama, idea saya. Saya tak ada idea lagi masa tu. Lepas pergi kelas dengan Cikgu Safwan, saya dah dapat lah idea saya nak buat keychain bentuk buluh. Contoh, saya nak buat keychain bentuk kapal terbang. Saya nak buat jet fighter. Contoh, boleh je kamu buat, tapi pastikan sesuai lah kamu punya idea yang kamu nak buat tu, kamu boleh jahit dia. Senang dan tidak menyusahkan. Okey? So, setakat itu sahaja kelas kita, tapi kamu punya kelas sampai 10.30. Maksud dia, teruskan buat lakaran, teruskan mencari idea. Saya nak jimatkan data kamu, cukup je 30 minit ni. Boleh tak 30 minit ni bersendirian? Cikgu nak tengok 10.30 tu yang bukan dah siap, yang sampai mana kamu siap? Boleh. Boleh Sampai mana kamu siap? 10.30 saya nak tengok dalam Telegram. Okey. Mesti buat ikut. Saya memang ikut masa PDBR. Dan saya akan bimbing kamulah. Siapa yang dah hantar, dah siap cikgu 10.30 memang dah siap, perfect dah. Macam ni dah cantik dah. Saya akan komen, okey, untuk penambahbaikan. Dan siapa yang hantar, saya terus je update dekat PBD. Saya akan bagi tahap penguasaan 4. Jadi saya ucapkan terima kasih. Jangan stres-stres buat. Saya nak kamu enjoy. Dan saya nak kamu lalui pengalaman yang bermakna semasa kamu buat projek ni. Mana tahu satu hari nanti kamu boleh jadikan sebagai perniagaan kamu boleh buat bisnes ataupun kamu boleh buat. Mungkin sekarang pun kamu nak buat pun boleh. Itu tujuan dan niat saya sebenarnya. Saya nak bagi kamu satu pengalaman pembelajaran. Walaupun subjek RBT seminggu sekali je, tapi cikgu nak kamu lalui satu pengalaman pembelajaran yang sangat bermakna. Dan supaya kamu dapat gunakan ilmu ini untuk kamu cari duit dan buat pendapatan sampingan. Okey, kita jumpa lagi semua. Assalamualaikum. Bye-bye. Jangan lupa buat terus Ni cikgu percaya ni. Okey, buat terus. Waalaikumsalam. Ya, jumpa lagi. Jaga diri. Bye-bye. Buat cantik-cantik setakat mana yang kamu boleh buat. Nanti ambil gambar.